Laporan tadi dan berhubung rapat dengan apa antara peluang untuk menjana pendapatan. Segmen pagi ini juga sesuai untuk anda kalau golongan remaja, ibu bapa, pendidik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya elemen keusahawanan ini boleh diterapkan dalam jiwa remaja. Bersama kami pagi ini, saya rasa macam reunion sebenarnya sebab akhirnya dapat berjumpa juga dengan Profesor Surveyor Dr. Noraini Mohamed Tawil yang merupakan pensyarah Jabatan Seni Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, dan bersama kami juga pagi ini. Assalamualaikum, selamat datang Encik Andy Nazri, perunding keusahawanan dah 2022 hujung dah masuk ke 2023. Bagaimana Prof Doktor sepanjang tahun ni? Yes, the time is cepat sangat kan. Alihah kita rasa macam baru semalam sambut New Year, dah habis kan. Dah habis. Dan untuk tahun kehadapan ini kita mahukan satu yang lebih mantap, lebih gemilang untuk semua golongan. Tapi untuk remaja yang difokuskan kali ini, mungkin Prof Doktor boleh kongsikan apa sebenarnya program keusahawanan remaja ini dan bagaimana mekanisme pembentukan program ini. Okay, basically kalau kita tengok dasar keusahawanan negara, kita nampak memang the element of melahirkan usahawan as a career is one of the objective. Tapi kita melihat sekolah tidak diberi peluang, I would say tidak diberi peluang untuk betul-betul mendedahkan dan juga melatih mana-mana pelajar yang sebenarnya sudah pun ada jiwa keusahawanan tu. So kita mahukan atau kita mahu membina lah, mencadangkan dan sebagainya program keusahawanan khas untuk remaja. Sebab remaja, cara berfikir dia tak sama dengan cara kita berfikir. Kan, kalau kita tengok ikan macam ni, dia nampak ikan macam tu. So, we need to have something yang berbeza. Bila kita sebut tentang peluang untuk remaja mencongkir bakat, mengasah diri dia sebelum dia betul-betul memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Kecuali mereka yang memang aliran subjek mereka itu perkaunan, ekonomi dan sebagainya. Pendidikan tentang pengurusan keuangan ini juga merupakan satu aspek yang ramai yang beranggapan masih perlu diperkukuhkan lagi di kalangan golongan remaja. Sebagai perunding keuangan, pandangan Cik Andy macam mana? Okey, betul. Terima kasih Leha. Okey, jadi menjawab kepada soalan tadi kan. Dalam program sepanjang karier saya sebagai perunding keusahawanan bersama Mind Art Training and Consultancy, kami telah buat banyak program kepada usahawan-usahawan Malaysia ni. Sebagai contoh, program bersama Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, usahawan-usahawan MARA dan juga pelajar-pelajar IPT, Politeknik dan juga College Community. Jadi antara feedback yang kami selalu dapat ialah peserta dia akan cakap macam ni tau. Dia kata kenapa daripada zaman kita sekolah ke, daripada zaman kita remaja, kita tak didedahkan dengan ilmu-ilmu macam ni. Sebab ramai di antara mereka yang sebenarnya masih kekurangan, especially ilmu basic keusahawanan macam pengiraan kos, kan? Kemudian juga demand and supply. So benda-benda yang basic. Peniaga-peniaga tak untung. Itulah sebab salah kira kos kan. Kita letak harga ikut shop sendiri kan. Jadi benda ni saya rasa sangat wajarlah kita tekankan kepada student, dan biarlah dia bermula awal kerana perniagaan ni adalah satu proses. Dia ada jatuh dan bangun. Prof Doktor di UKM, jadi bagaimana disalurkan program ini? Di mana peserta sasarannya, sekolah mana? Okey, walaupun kita di UKM, tetapi kita mempunyai satu peranan besar kepada masyarakat ya. So di UKM kita ada pusat pemekasaan remaja. Pusat pemekasaan remaja adalah pusat yang di bawah Genius Malaysia, iaitu Genius Remaja. Ramai orang tahu tentang Genius Pintar atau Mata Pintar, tetapi terlepas pandang tentang satu yang penting, iaitu Genius Remaja. Genius Remaja memfokuskan kepada remaja-remaja B40 di kawasan Kuala Lumpur. Kita faham bahawa miskin bandar dengan miskin desa berbeza ya. Miskin bandar sebenarnya lebih teruk efek dia. Jadi di Genius Malaysia, kalau kita lihat paparan tadi itu adalah peserta-peserta atau pelajar di rumah-rumah PPR di BKL. So mereka ni dilatih dengan ilmu bakery, fotografi, makeup,
Tetapi di manakah kita nak menjadikan dia usahawan ataupun gig ekonomi? So UKM memainkan peranan yang penting di situ. Selain itu, kita juga pergi ke sekolah-sekolah seperti saya bersama dengan Tuan Andy, MyArt, UKM dan MyArt, kita membantu STEMpreneur di Sekolah Alam Damai. 300 peserta dan mereka menghasilkan idea-idea yang kadang-kadang kita pun tak terfikir. Dari idea tersebut, Prof. Dr. Encik Andy, ini bukan sekat remaja yang golongan dewasa pun nak startup ni, funding tu. Exactly. Lalangkan yang dewasa pun mendapat cabaran, mendapatkan dana. Bagaimana pula golongan remaja ni diperkuatkan idea mereka, idea dah bagus, on paper nampak bagus tapi tak ada duit. Okey, untuk bila kita sebut tentang keusahawanan, sometimes kita ada mitos yang mungkin selama inilah orang pegang, iaitu bila nak buat bisnes kena ada modal besar. Jadi kalau kita perhatikan pada era sekarang ini, even pelajar-pelajar, student di rumah, mereka boleh buat, orang kata, start bisnes secara maya. Sebab di dalam internet sekarang ni ada berbagai-bagai platform sebenarnya yang percuma dan mereka boleh explore. Jadi dia not necessary kena ada modal besar seperti dulu. Ataupun sekarang ni, kalau dululah kita cakap kalau nak menang dalam bisnes kita kena ada modal besar. Tapi sekarang ini tak semestinya modal besar, tetapi kalau siapa ada, orang kata data, maknanya dia menang. Data is king lah sekarang ni. Maksudnya lambatkan data di dalam internet sekarang ni boleh membantu pelajar-pelajar ni untuk start dia punya bisnes. Bagaimana dari apa yang Encik Indi sebutkan, bagaimana Prof. Dr. dan juga tim Prof. Dr. bukan memantau lah, ataupun mengikuti perkembangan mereka, keep track apa yang mereka lakukan supaya idea keusahawanan mereka itu bukan saja konsisten, dapat dikembangkan, dapat membantu golongan sekeliling. Okey, dalam konteks keusahawanan kita ada satu lagi dipanggil sebagai keusahawanan sosial. Kita faham tu kan, tapi kita pun tak naklah membebankan pelajar nak kena faham pula kena faham pula. Tetapi sebenarnya kalau dalam golongan B40 ataupun PPR, satu-satu ilmu yang dia belajar tu, ilmu teknik makeup misalnya, ataupun teknik bakery, ataupun apa sajalah, dropship dan sebagainya, kita boleh terapkan kepada golongan di kawasan tersebut. Not necessarily only for the kids, but at least bila kids dah ada, dia dah menunjukkan minat. So parents, rakan sekeliling dah boleh mula melihat ianya adalah satu peluang untuk mereka menjana pendapatan, meningkatkan sosioekonomi mereka yang berada di kawasan yang demikian. Maupun orang-orang lain, kalau misalnya di sekolah ada yang start jual cokoja ke kan, nanti yang lain akan ikut. mengikut the trend tu, akan mula berkembang. Dan dalam perniagaan ini, perkara yang pertama, membuangkan rasa malu tu. Itu satu, membuangkan rasa malu, satu dah menceburi bidang perniagaan. Tapi dari segi keunikan, sebab bila seorang jual satu benda, mereka akan jual benda yang sama. Jadi ramai yang jual tapi tak ada yang beli. Benar. Jadi nasihat Encik Andy pula bagaimana? Pada mereka mungkin ini dalam trend sekarang, semua orang nak. Jadi hype kan? Tengah hype kan. Jadi bagaimana bila hype tu habis, mereka juga habis. Jadi bagaimana untuk kekal relevan dan kekal kompetitif dalam situasi ini? Soalan ni dia akan balik kepada basic bisnes, iaitu demand and supply. Maksudnya sekiranya ada demand, kita akan ada supply. Sebagai contoh kan, kenapa dalam program usahawan kita kan, kita ada satu modul. Modul ni kita panggil sebagai ideation. So di mana pelajar akan menjana idea mereka dulu, dan daripada idea ni dia datang, sebenarnya bisnes ni datang daripada masalah orang lain. Maksudnya apa masalah yang kita boleh selesaikan, baru dia akan jadi ada demand dan dia akan jadi supply. Jadi bila ada demand, insya-Allah dia akan selamanya, walaupun produk tu orang kata mungkin sama ataupun tak sama, as long as dia ada demand, supply will be there. Saya nak sambung sikit kalau kita boleh, berkenaan dengan apa yang disebut oleh Tuan Andy tadi. Dia betul, memang supply and demand. And also your question back kepada saya tadi, macam mana kita nak sustainkan dia. Maybe perhaps kalau kita buat program, we can tie up with MTDC dan sebagainya, SME Corp. So kat situ maybe benda tu boleh kita curb, because idea kanak-kanak ni
Kadang-kadang kita tak dia terfikir terlalu wild langsung. kadang-kadang. Terlalu Wild kan sebab dia kan duduk dalam kelas sains lah. Ya. Lepas tu keinginan dia, kemahuan dia. So benda tu yang akan help lah untuk kita. Tak adalah daripada cokoja A ke cokoja B ke cokoja C. Betul. Tapi kadang-kadang dia orang dia pandai kan daripada cokoja kosong kepada Dia innovate lah. Dia innovate kan. Dia innovate lah. Satu lagi, post sales ataupun selepas jualan tersebut, satu aspek kita selalu kita buat, tapi kita lepas pandai itu soal review. Ya. Bagaimana sebenarnya nasib mereka ini bergantung kepada para pelanggan, mood pelanggan dan bagaimana pengalaman pelanggan selepas mendapatkan produk tersebut. Kita pun secara jujur, kalau saya beli barang pun, saya tengok kalau review 100 bintang, saya tak pergi langsung ataupun memang tak akan tengok langsung. Jadi bagaimana untuk melatih para usahawan remaja ini daripada step A, daripada costing sehinggalah post sales ataupun pasca jualan tersebut. Mungkin Cik Andy. Okey. Jadi kalau macam program usahawan bersama remaja ni kan, dia modul usahawan remaja ni dia perlu ditweak sikit lah. Kita perlu ubah sesuai sikit supaya apa, mereka ini dia rasa apa yang mereka buat ni bukan orang kata chores, bukan apa orang kata kerja, tetapi adalah lebih kepada keseronokan. So bila dia berniaga tu dia seronok kan. Kalau dia rasa seronok, dia akan bagi orang kata more lah kepada bisnes dia. Tapi kalau dalam bisnes ni dia rasa benda ni macam lemak satu beban, hari ni aku nak kena habiskan nasi lemak ni 10 kan. So sampai sudah kadang-kadang dia datang, cik tolong beli cik nasi lemak saya nak balik rumah ni kan, macam tu kan. Jadi dia dah jadi pressure. Dia dah jadi pressure. So bila benda ni dalam untuk remaja ni, kita nak tanam bahawa keusahawanan ni dia biarkan benda tu adalah satu yang fun. Jadi saya rasa dia akan jagalah bisnes ni, especially pada tadi Leah bercakap tentang macam mana nak jaga after sales tu kan, nak bagi orang datang balik kepada dia. So dia akan ada cara dia macam mana dia nak retain customer dia supaya kekal dengan dia. Rumusan Prof di mana mereka boleh pergi untuk mendapatkan maklumat dan apa yang Prof boleh galakkan kepada mereka sebagai rumusan perbualan. Sebagai rumusan yang ringkas lah untuk kita hari ini, untuk mereka mendapatkan maklumat, yang pertama sekali adalah guru-guru kena ada kesedaran tentang perkara ini. Maybe at the beginning boleh join Perkasa Remaja, lihat program-program yang Perkasa jenis remaja ada, dan juga UKM lah kalau kita nak lihat apa yang kita tawarkan. InsyaAllah kita haraplah remaja kita one day will be the unicorn. You never know. The billionaires of Malaysia. Jangan bila dah lari keluar baru kita perasan alamak nak ambil balik. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Encik Andy. Itu merupakan satu topik yang sangat baik untuk melangkah ke tahun 2023 untuk golongan remaja dan juga mereka yang menyokong persekitaran keusahawanan golongan remaja ini. Baik, kita ingin ke